Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Darul Ghufran? Sihat semuanya pagi ini? Sihat tak? Tak dengar. Memang tak dengar pun ya. Okey. Sihat ke tidak? Alhamdulillah ya kalau sihat. Jika siapa yang tidak sihat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan ya. Mungkin adalah yang berapa kurang sihat tapi masih lagi berpeluang ya, ada kekuatan untuk mengikuti pengajian kita pada pagi ini. Alhamdulillah juga di atas rezeki dan juga nikmat kekuatan untuk duduk mengikuti pengajian ya pada pagi ini. Baik muslimah. Jadi hari ini kita akan bincangkan bab yang baru. Okey, kita ada bab yang baru. Perbincangan kita pada bab yang lepas ya dah settle, dah selesai. Perbincangan itu dah kita selesaikan pada minggu lepas. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada bab kita yang baru, iaitu bab yang ke-24. Ya, kalau lihat di skrin ustazah ini, kita ada bab yang ke-24. Ya. Okey. Boleh tutupkan. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada insan di sebalik tabir okay, kerana menutupkan. Okay. So kita lihat di sini, kita ada bab yang ke-24. Kita akan membincangkan tentang segala daya dan kekuatan adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Jadi perbincangan kita di bab yang ke-24 ini ada di halaman 118. Ya, kita berada di halaman 118. Dan sebagaimana biasanya muslimah, jika halamannya berbeza, sila bantu rakan-rakan yang lain untuk cari di halaman yang keberapa, letak di ruangan komen kita ya, di bawah itu. Mudah-mudahan mereka yang berbeza halamannya dapat
jumpa di mana kita akan mulakan perbincangan kita yang ke bab 24. Tapi jika kitabnya sama, maksudnya cetakannya sama ya dengan cetakan Ustazah di sini, kita berada di halaman yang ke-118. Mungkin ada di sana yang halamannya berbeza dengan halaman saya, boleh dicatatkan di bawah itu. Mungkin Ustazah nak tengok, ada tak halaman yang lain? Ada ke tidak? Siapa ada sama kita hari ni? Kita ada, siapa tu? Kak Noraini. Kak Noraini, halaman muka suratnya sama? Muka suratnya sama tak dengan muka surat Ustazah? Oh, kita ada. Oh, Kak Ija pun ada kat sini. Kak Ija, buka kitab tak hari ni Kak Ija? Kak Ija, lama saya tak nampak dia. Alhamdulillah dia kat sini. Haja Aisyah, kitabnya sama dengan Ustazah? Saya sama dengan Ustazah. Oh, semuanya sama. Ada tak? Oh, kita punya sama. Oh, kita punya sama. Haja Aisyah kata kita punya sama Ustazah. Okey, tak apa. Ada tak yang lain? Kalau ada yang lain boleh beritahu di situ. Ke sama aja? Saya sama page 118. Okey. Okeylah. Maknanya kat situ tidak ada sesiapa yang halamannya berbeza. Okey, Fitri pun sama, Nur pun sama juga. Alhamdulillah. Baik, jadi kalau adalah ya cari muka surat 118 tak jumpa-jumpa, senang saja. Cuba cari bab yang ke-24. Okey, cari bab yang ke-24, lihat pada tajuk segala daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Okey, baik muslimah, kita akan mulakan pembacaan kitab kita. Ya, di paragraf yang pertama kita akan pergi satu demi satu perenggan untuk kita bincangkan apakah yang cuba diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam bab ini. Okey. Allah. Oh, Kak Ija macam tu ya Kak Ija? Sianya. Tak apa Kak Ija, nanti beli yang baru ya Kak Ija. Kitab dia bagi kat orang. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi, kita kata, bila digunakan ya, menjadi ilmu yang sedekah yang berterusan itu. Okey, so kita lihat di sini muslimah. Kita berada di perenggan yang pertama. Apa kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam perenggan ini? Dia sebutkan begini ya. Di alam ini, maknanya ketika kita hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, tidak ada satu sebab konkret ataupun satu sebab yang kuat, yang nyata, yang dapat memberikan pengaruh terhadap sesuatu dengan sendirinya. Okay, tidak ada sesuatu yang tidak ada satu sebab konkret atau sebab nyata yang dapat memberikan pengaruh terhadap sesuatu dengan sendirinya. Atau dengan kata lain begini muslimah, kita kata bahawa kalau saya nak berikan dengan satu ayat yang lebih mudah ya untuk kita faham tentang apa yang diucapkan itu tadi, beliau nak kata gini, tidak ada perkara yang terjadi di alam ini ia terjadi dengan sendirinya. Ya, tak ada perkara di atas muka bumi ini yang terjadi, dia terjadi dengan sendirinya. Tiba-tiba ada, tiba-tiba itu, tidak ada sedemikian. Ia memerlukan sebab untuk berlakunya kejadian tersebut. Sebab itu, bila kita rujuk kepada line yang seterusnya, iaitu baris yang seterusnya, beliau kata gini, ia baru boleh memberikan pengaruhnya apabila disokong oleh sebab yang lain dan tidak selama sebab yang lain dan selama tidak terdapat penghalang yang menghambat terwujudnya pengaruh tersebut. Jadi tadi ya, pertama kita kata tidak ada perkara yang terjadi dengan sendirinya. Ia memerlukan pengaruh kepada sebab itu apabila ia disokong oleh sebab yang lain. Dan selama tidak ada penghalang yang menghambat terwujudnya pengaruh tersebut. Setiap sesuatu ni muslimah yang berlaku dalam hidup kita, dia mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Contoh kita kata, sakit. Kenapa sakit? Boleh ke sakit gitu-gitu saja? Tak boleh. Dia mesti ada sebab. Oh, sebab dia terkena virus, Azhar, dia ada jangkitan kuman. Yes. Ada sebab yang menyokong kepada terjadinya perkara itu. Ya,
Ada sebab yang menyokong terjadinya perkara tersebut. Dan kita lihat di sini, bila kita kata orang itu dia sakit kerana terkena jangkitan kuman, sebabnya begitu. Tapi ada sebab-sebab yang lain bukan yang menyokong kepada sakitnya. Ada orang dia memang terkena jangkitan kuman, tapi dia boleh survive. Sehingga menyebabkan jangkitan kuman itu tidak menyebabkan perkara yang memudaratkan dia. Betul tak? Tapi ada orang tidak. Sebab itu dia memerlukan sebab yang lain untuk menjadikan sebab yang pertama tadi berpengaruh untuk memudaratkan dia ataupun memberikan manfaat kepada dia. Kita kata, okey, tidur. Kenapa tidur? Sebab saya ngantuk, Ustazah. Betul, ada orang yang tidur sebab dia ngantuk. Tapi tak semua orang tidur sebab dia mengantuk. Sebab ada orang yang memang pemalas. Kan? Memang kerja dia tidur je. Kenapa awak tidur? Sebab saya pemalas, Ustazah. Memang saya suka tidur. Okeylah, itu sebab dia. Ada banyak sebab yang menyebabkan dia tidur. Okey? Jadi, kita kata begini. Saya nak bagi satu contoh begini, Muslimah. Pokok, dia bergoyang. Kan selalu orang kata, kalau tak ada angin, masakan pokok boleh bergoyang. Betul tak? Kan? Dia mesti ada angin. Sebab tu dia goyang. Boleh ke dia goyang dengan sendirinya? Boleh ke tidak? Cuba fikir. Boleh ke tidak? Ini macam saya punya contoh ni macam lagu P. Ramlee lah pula ya. Tanya sama pokok. Okay. Tanya pada pokok apa sebab goyang. T jawab pokok angin yang goncang. Betul lah kan macam tu. So itu kalau nak lagu selanjutnya silalah pergi tengok cerita P. Ramlee. Cerita apa tu? Wallahualam lah, tak payah cerita kat sini. Tapi yang kita nak cerita di sini, apa-apa perkara yang berlaku. Ya Muslimah, dia mesti ada sebab yang menjadi pengaruh kepada kejadian itu. Dan ada banyak sebab yang menyertai sesuatu proses kejadian. Ya, ada banyak sebab yang menyertai satu proses kejadian. Sebab itu Muslimah, cuba lihat kepada perenggan kita ataupun poin kita yang di bawah. Menceritakan berkenaan dengan sebab yang abstrak. Maksudnya sebab yang kadang-kadang kita tak terfikir itu adalah sebabnya. Bila kita lihat kepada satu perkara yang berlaku, selalunya kita cuma lihat kepada satu sebab sahaja. Namun kita lupa ada banyak sebab-sebab lain yang menyumbang ke arah kejadian satu peristiwa. Maka di sini Imam Ibn Al-Qayyim dia teruskan penjelasannya di sini pada poin kita yang A bertajuk sebab yang abstrak itu. Dia kata begini, ya. Kaedah yang sama juga berlaku bagi sebab-sebab yang bersifat abstrak dan maknawi. Maknanya sesuatu yang kita boleh lihat dan sesuatu yang tidak kita boleh lihat. Okey, tentang hal-hal yang ghaib lah contohnya. Hal yang ghaib kita tak nampak. Tapi dia boleh berlaku? Boleh. Kita tahu sebab dia? Ada perkara yang ghaib ini yang kita tak nampak, kita tahu sebab dia kenapa ia berlaku. Contoh, azab kubur. Kenapa azab kubur itu berlaku? Sebab ada dosa maksiat yang dilakukan. Nampak tak? Ada sebab. Walaupun kita tak nampak azab kubur tu bagaimana. Ya, maka di sini Muslimat lihat contoh yang diberikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitabnya untuk membuktikan bahawa ada banyak sebab yang menyertai sesuatu proses kejadian. Jadi kita lihat begini. Dia kata contohnya pengaruh sinar matahari terjadi. Okay? Contohnya pengaruh sinar matahari terhadap haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Sinar matahari amat diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan. Haiwan juga memerlukan kepada sinar matahari. Bahkan kita yang hidup dengan cuaca yang begini, kita amat memerlukan sinar matahari. Ya, sebab kita perlukan cahaya itulah untuk climate kita di sinilah ya. Namun kita lihat di sini, pengaruhnya juga bergantung pada sebab lainnya. Seperti faktor kelayakan objek untuk menerima sebab tersebut dan sokongan-sokongan sebab-sebab lainnya. Dia nak kata begini, saya tahu ni apa dia nak cakap ni tak faham ya. Baik, saya nak guna ayat saya begini Muslimah.
matahari, ia baik untuk tumbuh-tumbuhan. Ia baik untuk haiwan. Ia menjadi penyebab kepada tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan ada sumber penghidupan. Tetapi kita jangan lupa, sinar matahari bukan satu-satunya menjadi penyebab kepada hidupnya haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan itu tadi. Betul tak? Boleh ke pokok dia hidup hanya bergantung kepada sinar matahari? Ia juga memerlukan air. Ia memerlukan kepada penjagaan. Ini kita panggil sebagai sebab lain yang menyokong kepada faktor sinar matahari yang pertama. Kalau 24 hours kena matahari, tumbuh-tumbuhan itu boleh kering tumbuh-tumbuhan tu. Dia tak boleh hidup. Jadi kita ni bila terjadi satu perkara, kan, dalam kehidupan kita, jangan kita melihat pada satu sudut sahaja. Ada banyak sudut, ada banyak sebab yang menyumbang ke arah berlakunya peristiwa ataupun satu kejadian. Sama juga muslimah, lihat kepada contoh yang berikutnya yang dia berikan di sini kepada kita. Dia sebutkan, begitu pula dalam upaya untuk mendapatkan anak. Kita nak dapatkan anak, contohnya dia kata, selain adanya sebab pembuahan ovum oleh sperma, ia juga bergantung pada beberapa sebab lainnya. Seseorang yang ingin memiliki zuriat, adakah ia hanya bergantung kepada air mani semata-mata? Tidak. Kalau air mani itu adalah air mani yang tidak sihat, ia juga tidak boleh membuahkan ataupun menjadikan air mani itu berubah kepada janin. Maknanya, kita tak boleh kata, oh kalau nak anak mesti kahwin. Berapa ramai orang kahwin tak ada anak, betul tak? Betul tak? Berapa ramai orang kahwin tak ada anak. Maknanya, berkahwin bukan semata-mata, dapat anak ini bukan semata-mata dia kahwin. Kahwin, okey kahwin. Tapi kalau tak bersama, tak ada anak juga. Betul tak? Jadi kita kata, kita tak boleh kata, kau dah kahwin lama, kemudian tak ada anak. Apa kau tak ada anak? Tak boleh kata sedemikian. Memang berkahwin, memang bernikah, tapi tidak ada anak. Kenapa tidak ada anak? Mungkin ada sebab-sebab yang lain. So, kita tak boleh nak menuding jari kepada orang lain, lalu kita menyalahkan dia. Betul tak? Kau ni apalah, nama je kahwin, tapi tak ada anak. Tak guna kau kahwin macam itu. Tak boleh kita kata sendirian sebab ada banyak faktor yang menyumbang ke arah itu. Sebab itu, Imam Ibnul Qayyim kata begini, dia juga bergantung kepada sebab-sebab yang lain. Ia juga bergantung pada sebab-sebab yang lain. Kalau bersama, tapi memang tak jadi juga. Betul tak? Mungkin ada sebab-sebab masalah-masalah yang lain. Boleh dapat anak? Tak. Ada banyak faktor yang menyumbang dan menyokong ke arah satu proses kejadian. Jadi dia kata, demikianlah proses terjadi dengan sesuatu perkara dalam hidup kita. Tidak boleh dilihat pada satu sudut, pada satu side saja kan, yang menyebabkan kita ini tertutup pandangan dan pemikiran kita. Namun muslimah ada satu sebab ataupun ada satu pengaruh yang tak boleh kita lupakan dan nafikan. Pengaruh yang paling mutlak untuk sebab-sebab itu semua tadi yang kita bincangkan. Tentang sinar matahari kan, tentang sakit, tentang dapat anak, contoh-contoh yang Ustazah berikan itu tadi ya, sebagaimana juga yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab dia. Ada satu sebab yang paling mutlak, yang paling berpengaruh, yang mana kita sebagai hamba tak boleh untuk challenge. Tak boleh untuk kita lawan pengaruh itu. Jika dia kata kun fayakun, maka jadilah perkara tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, apa kata Imam Ibnul Qayyim? Dia kata begini kepada kita. Dengan demikian, segala yang dikhawatirkan atau yang diharapkan dari sesama makhluk paling-paling hanya merupakan salah satu sebab yang tidak dapat memberikan pengaruhnya secara mandiri. Dalam kehidupan kita ni muslimah, kadang-kala saya kata
kita takut dengan sesama makhluk. Kita takut dengan pengaruh yang orang lain boleh berikan kepada kita. Kan? Kita takut, kau jangan main-main tau dengan dia. Dia tu bukan calang-calang orang tau. Sekali kan, dia buat gini, dia buat gini. Kita ada rasa yang sedemikian bila ada orang yang menyebutkan tentang kehebatan seseorang, tentang pengaruh dan kuasa yang dimiliki oleh orang lain. Kita jadi takut, betul tak? Tapi ketakutan yang kita miliki itu, dia bukan hanya, ataupun kita kata ia tidak boleh menjadi satu-satunya sebab menjadikan berlakunya perkara tersebut. Kalau betul, ya, dia menyakiti kita, adakah itu kerana sebab kita takut pada dia? Tidak, ada sebab-sebab yang lain yang menyebabkan orang itu menyakiti kita. Bukan kerana semata-mata kita takut kepada dia. Ya, sebab itu dia kata, dan perlu dicamkan ataupun perlu kita faham di sini, hanya Allah semata yang dapat memberikan pengaruh. Hanya Allah sahaja yang dapat memberikan pengaruh kepada sesuatu perkara yang terjadi, kan? Yang mana dialah yang memberikan pengaruh sepenuhnya secara mutlak kepada selainnya. Perkara itu terjadi, ya, kerana atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki daya, Allah yang memiliki upaya, kita makhluk tidak memiliki upaya dan daya itu tadi. Okey, maka dia kata begini, oleh kerana itu sangat tidak pantas jika kita menumpukan harapan dan rasa takut kepada sesama. Bila kita faham setiap satu proses yang berlaku dalam kehidupan kita, ia berlaku atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ia berlaku kerana pertolongan Allah, kerana sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, bukan kerana kita. Bukan kerana kuasa kita. Maka di sini kita tak seharusnya takut dengan sesama makhluk yang kita yakin dia boleh memudaratkan kita. Ya, ini pesanan Imam Ibn Al-Qayyim kepada kita. Tak seharusnya kita ada rasa takut kepada sesama makhluk yang kita yakin dia boleh memudaratkan kita. Maka sebab itu pada poin kita yang seterusnya, disebutkan bahawa, ya, poin kita B di halaman yang berikutnya, apa dia kata? Harapan dan kecemasan, iaitu ketakutan kita, hanya layak kita letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di sini kita lihat begini. Semua yang kita bincangkan itu tadi, daripada perenggan yang pertama hinggalah kepada perenggan yang terakhir pada poin kita yang B. Apa sebenarnya yang ingin diucapkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini? Dia ingin beritahu kepada kita, hanya pada Allah sahaja yang layak kita letakkan rasa takut dan harap. Okey? Jadi semua tadi kan yang kita bincangkan berkenaan dengan proses kejadian, sebab musabab yang berlaku dalam kehidupan kita, yang mana bukan hanya satu sebab sahaja, dan inilah yang menjadi kekuatan untuk hati kita ni muslimah meletakkan rasa takut kita, rasa harap kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kita tidak faham tentang sebab musabab itu tadi, ya, yang menyumbang kepada satu kejadian yang berlaku, yang akhirnya Allah lah yang mentakdirkannya berlaku, rasa takut, rasa cemas, rasa harap kita, dia tak mungkin ada dalam hati ini. Dan kita akan mudah-mudah memindahkan rasa takut kita, rasa harap kita kepada makhluk, iaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat di sini, Imam Ibn Al-Qayyim kata apa dalam kitab dia, ya, pada muka surat 119 kita di sini muslimah. Dia kata apa pada poin kita yang B, pada subtopik harapan dan kecemasan. Disebutkan begini penjelasan kami sebelumnya, iaitu yang tadi, ya, yang kita bincangkan, merupakan bukti nyata bahawa berharap atau takut kepada selain Allah adalah perbuatan yang keliru dan sia-sia.
Bila kita letakkan ketakutan kita, harapan kita pada selain Allah adalah satu perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang mana ataupun rasa yang mana kita letakkan kepada makhluk Allah, yang mana makhluk Allah itu juga memerlukan kepada Allah, yang seharusnya dia juga takut kepada Allah dan meletakkan rasa harap dan cemasnya hanya kepada Allah. Sekarang kita hamba Allah ni muslimah. Dalam hati kita, kalau kita takut kepada orang itu, ia adalah perkara yang sia-sia. Kenapa? Kerana orang itu juga dia sebenarnya perlu takut dan harap kepada Allah. Sama saja keadaan kita dan dia. Jadi wajar ke kita ada rasa takut kepada dia? Tidak. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Perbuatan yang sia-sia. Bahkan di sini dia kata, jika kita asumsikan atau kalau kita jadikan ataupun kita rasa dalam hati diri kita ini ada satu penyebab yang boleh memberikan pengaruh dengan sendirinya tanpa disokong penyebab yang lainnya, tetap saja kita akan berkesimpulan bahawa ada sesuatu yang lain iaitu Allah yang telah menjadikannya sebagai penyebab. Kalaupun kita kata, Ustazah, dia tu bomo besar tau, bomo Tampines Ustazah. Kan kita kata, maaf ya saya sebagai, dia bomo Tampines Ustazah, dia boleh buat macam-macam Ustazah. Nanti tiba-tiba dia kat rumah kita tau, takut saya dengan dia Ustazah. Kenapa dia boleh buat begitu? Sebab Allah izinkan dia untuk buat sedemikian. Kenapa dia berpengaruh untuk melakukan hal yang begitu? Kerana ada keizinan Allah untuk dia melakukan hal yang sedemikian. Adakah kerana pengaruh dia? Adakah kerana kekuasaan dia? Adakah kerana bomoh dan jampi yang dia miliki itu? Tidak. Bukan kerana itu. Mungkin kita kata begini, ia hanya salah satu sebab. Tetapi sebab yang paling tinggi, sebab yang paling besar, sebab yang paling agung, kerana keizinan Allah untuk dia lakukan hal yang sedemikian. Kalau kita faham tentang hal itu, kita wajar ke takut pada dia? Tak. Tak perlu kita takut kepada orang-orang yang begini. Ya, tak perlu muslimah takut dengan tu, takut dengan ni, nanti dia ni. Alah, kita sedang kata, saya takut hantu. Kenapa takut hantu? Hantu pun makhluk Allah muslimah. Sampai takut nak bangun solat tahajud. Kan ada. Tengok cerita makmum tu. Siapa tengok cerita makmum? Saya tak tengok lagi lah. Ada orang cerita pada Sazah. Kan saya tak ada masa nak tengok TV. Ada orang cerita pasal Sazah. Cerita tu pasal bangun malam nanti ada orang teman kita. Kenapa kita perlu takut kepada makhluk Allah? Dia makhluk Allah. Ya, dia makhluk Allah. Dululah ada orang cerita pada saya. Ustazah, saya ni kalau bangun pukul 3 pagi, Ustazah, bila saya solat tahajud, kerusi dekat ruang tamu, krek, krok, krek, krok, krek, krok. Akhirnya saya tak bangun malam tu, Ustazah. Nampak tak? Kita ni sebenarnya takut kepada makhluk. Makhluk itu buat kita jauh daripada Allah. Kenapa kita kena takut kepada makhluk ni muslimah? Sedangkan dia sebenarnya patut takut kepada Allah. Sama macam kita. Kalau kita akhirnya menyebabkan kita tak bangun malam, ya, yang menyebabkan kita tinggalkan satu amalan yang begitu besar di sisi Allah, kita yang rugi. Yang mana kenapa kita kata, saya takut kerusi bergerak dekat ruang tamu. Bukan itu sebenarnya. Cuba saya kata gini. Saya ajar pada dia, teruskan. Jangan tinggalkan amalan itu. Biarkan dia yang berhenti, bukan kita yang berhenti. Ia adalah perjuangan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam hidup kita. Kenapa? Mungkin kadang-kadang kita fikirkan, kenapa Ustazah Allah letakkan jin, Allah letakkan hantu ni semua buat kita takut kan? Kan bagus Allah Subhanahu Wa Taala tak adakan ni semua. Kalau gitu tak ada ujian dalam hidup kita ni. Dia tak challenging. Bukankah kita hidup ni suka yang mencabar? Betul tak? Kita ni kalau tak ada yang mencabar, Ustazah tak mencabarlah benda ni. Kalau nak ikut kuliah pun mesti ikut kuliah yang mencabar kadang-kadang ni kan. Topik-topik biasa tak mencabar fikiran aku, tak mencabar jiwa aku. Kita mesti ikut satu kuliah yang mencabar minda, mencabar jiwa. Ada muslimah yang begitu. Betul-betul nak mencabar. Allah berikan satu ujian dalam kehidupan kita. Nak betul-betul cabar kekuatan hati kita.
kekuatan keimanan kita, kekuatan ketakutan kita, kekuatan rasa harap kita kepada Allah itu bagaimana muslimah? Allah uji sikit je tu. Ya, kita dah tinggalkan satu amalan yang begitu besar pahalanya. Kerana apa? Takut kepada makhluk. Nampak tak? Takut kepada makhluk yang tidak berupaya untuk memberikan mudarat dan juga tidak berupaya untuk mendatangkan manfaat kepada kita. Sebab itu begini muslimah, saya nak jelaskan. Ketika Nabi SAW ditanya oleh orang ramai bila berlakunya hari kiamat, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi SAW untuk jawab? Ketika Nabi SAW mengaku diri baginda sebagai seorang Nabi dan Rasul, ramai orang yang menganggap baginda adalah makhluk manusia yang boleh memberikan manfaat, boleh menolak mudarat. Tahu segala perkara yang boleh jawab semua soalan. Ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi agar beritahu kepada umat baginda, agar beritahu kepada orang ramai di hadapan baginda bahawa apa? Allah kata begini muslimah. Allah suruh Nabi SAW beritahu kepada mereka, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat dan menolakkan mudarat dalam kehidupan kalian. Yang mana apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-188. Allah perintahkan kepada Nabi, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apa yang perlu engkau katakan kepada mereka, la amliku nafsi naf'an wala darra illa ma sya Allah. Aku tidak berkuasa untuk mendatangkan manfaat bagi diriku dan pula tidak dapat menolak mudarat, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Dan kalau aku mengetahui perkara-perkara yang ghaib, tentulah aku akan mengumpulkan dengan banyaknya benda-benda yang mendatangkan faedah untuk diri aku. Wa ma massani yasu' di sini. Ya. Allah kata dalam Al-Quran ini yang Allah suruh perintahkan Nabi SAW beritahu kepada orang ramai. Iaitu apa kata Allah? Wa ma massani yasu'. Dan tentulah aku tidak ditimpa dengan kesusahan. In ana illa nadhirun wa bashir liqaumi yu'minun. Aku ini tidak lain hanyalah pesuruh Allah yang memberi amaran bagi orang-orang yang ingkar dan membawa berita bagi orang-orang yang beriman. Ini Nabi, Allah perintahkan kepada Nabi supaya kata begitu kepada orang ramai bahawa baginda tidak boleh datangkan manfaat, baginda tidak boleh tolak mudarat, melainkan dengan izin Allah. Jika Nabi begitu, apatah lagi kita yang bukan Nabi ini, apatah lagi jin dan syaitan yang bukan Nabi itu, betul tak? Pasti tak mampu untuk mendatangkan manfaat, tak mampu untuk mereka itu menolakkan mudarat, melainkan dengan izin Allah. Dan Nabi kata apa? Dalam ayat Al-Quran ini, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi beritahu kepada umat manusia, kalau aku tahu perkara yang ghaib, pasti akan aku kumpulkan perkara-perkara yang berfaedah untuk diri aku. Sedangkan aku sendiri tak mampu untuk menolak perkara-perkara yang mudarat, perkara-perkara yang menyusahkan diri aku. Bukankah Nabi SAW juga Allah timpakan kepada baginda dengan ujian dalam kehidupan baginda? Dalam peperangan ketika Nabi SAW berhadapan dengan pihak musuh, adakah baginda tidak terluka? Baginda terluka. Kena pedang. Bahkan pernah baginda cedera parah dalam peperangan. Bukankah itu menunjukkan bahawa baginda manusia biasa yang tidak mampu untuk menolak mudarat, melainkan dengan izin Allah. Begitu muslimah, kita ini sebagai makhluk yang mana saya nak ulang balik apa yang Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah pesan kepada kita. Rasa takut kita, rasa harap kita hanya pada siapa? Allah. Kerana apa? Allah itu yang menciptakan kita. Kita adalah makhluk
tak seharusnya kita takut kepada sesama makhluk. Ya, tak seharusnya kita rasa takut kepada sesama makhluk. Maka itu, lihat ya muslimah pada perenggan kita yang terakhir, pada poin kita yang B. Apa katanya? Maka itu daya dan upaya yang diharapkan, daya dan upaya dan kekuatan yang diharapkan dan ditakuti dari sesuatu makhluk pada hakikatnya adalah milik Allah. Rasa takut, rasa harap kita yang kita letakkan kepada makhluk itu milik Allah, maka perlu dikembalikan kepada Allah. Ya, perlu diletakkan pada tempat yang betul, bukan pada tempat yang salah. Maka di sini kata keduanya berada di tangan Allah. Lantas bagaimana kita ni sebagai makhluk boleh bagaimana boleh makhluk yang tidak mempunyai daya dan kekuatan itu ditakuti, diharapkan untuk boleh mewujudkan keinginan. Kita takut kepada makhluk, kan? Yang seharusnya rasa takut itu kita letakkan kepada Allah. Bagaimana makhluk yang kita takutkan itu tadi, dia boleh berikan kepada kita dengan apa yang kita inginkan? Tak boleh. Sedangkan Nabi SAW juga tidak mampu untuk melakukan hal yang sedemikian, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, begini muslimah. Kita kata bahawa dalam hidup kita ini, yang perlu kita letakkan dalam hati kita supaya hati kita tenang. Supaya hati kita ini tidak ada sebarang penyakit-penyakit yang terjangkiti di dalamnya. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Itu yang seharusnya kita pegang, kita tancapkan dalam hati kita tentang ketakutan dan rasa harap kita kepada Allah. Kerana kita yakin apa? Kita yakin bahawa la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang harus kita tancapkan dalam hati kita. Zikir yang seharusnya kita ucapkan setiap hari tanpa henti sebagai bukti hati kita, jiwa kita takut dan harap kepada Allah. Itu adalah hati orang yang beriman. Hati orang yang beriman begitu. Atas dasar itu muslimah, ketika ada seorang Arab Badui, dia datang bertemu dengan Nabi SAW, minta kepada Nabi agar ajarkan kepada dia dengan kalimat yang dia boleh ucapkan, iaitu dengan doa yang boleh dia baca. Apa yang Nabi ajarkan kepada dia? Nabi kata begini kepada dia muslimah. Ya. Nabi ajarkan dia dengan doa ini. Nabi kata apa? Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Subhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Doa yang mengandung ungkapan kata la hawla wa la quwwata illa billah adalah antara doa yang Nabi ajarkan kepada lelaki itu tadi untuk beliau ucapkan, untuk beliau panjatkan kepada Allah. Tapi apa kata lelaki ini? Qala fahaula'i li rabbi famali. Qala qul Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni. Lelaki itu, ketika Nabi SAW mengajarkan kepada beliau dengan ungkapan doa yang mengandungi perkataan ataupun mengandungi kata la haula wala quwwata illa billah itu tadi, dia pun kata kepada Nabi, dia kata begini kepada Nabi muslimah, doa itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia faham doa tadi yang Nabi ajarkan, ya, berkenaan dengan apa tadi muslimah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Subhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Arab Badui itu faham. Itu adalah doa yang memuja Allah. Sebab itu dia kata doa itu untuk Allah. Jika aku baca doa untuk Allah itu,
Jadi, apa pula doa yang wajar aku baca, yang aku baca untuk diri aku? Maka Nabi pun ajarkan kepada Arab Badui tersebut, ucapkanlah Allahumma ghafirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, tunjukkanlah aku dan anugerahkanlah aku rezeki. Tapi Muslimah, kita nak doa. Kan tadi sebagaimana doa yang Arab Badui itu minta untuk diri dia. Kalau kita nak doa dengan doa itu, namun kalau hati kita tidak ada rasa takut kepada Allah, kalau hati kita tak ada rasa cemas kepada Allah, sebagaimana doa pertama yang Nabi ajarkan, yang mana lelaki itu kata doa itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita doa-doa yang lain, tapi kalau dalam hati kita tidak ada semua doa ataupun ciri-ciri yang diucapkan pada doa yang pertama itu tadi, dia pun tak jadi Muslimah. Kita minta apa pada Allah pun tak jadi. Sebab apa? Kita tak yakin tentang rasa takut dan harap kita kepada Allah. Kenapa ada bentuk pengabulan doa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang hamba? Kerana ada apa? Tadarru'a wa khufyah. Jangan lupa itu. Kerana dalam hati kita ada rasa rendah dirinya kita kepada Allah. Ada rasa takutnya kita kepada Allah. Sebab itu Allah kabulkan doa kita. Jadi di sini, sebelum Nabi ajarkan kepada Arab Badui itu tentang doa untuk diri dia, untuk diri kita, apa yang perlu kita doa terlebih dahulu? Doa tentang rasa takut kita kepada Allah, yakni la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana yang ada dalam doa itu tadi. Ya, sebab itu Muslimah, kalau masih ingat lagi antara doa pendinding yang kita ucap sebelum kita keluar daripada rumah kita, bukankah dalam doa itu Ustazah dah pernah ajar doanya dan pernah juga Ustazah letakkan di skrin kita ini. Tak tahulah kalau ingat ke tidak. Ya, tentang doa yang akan kita ulang kaji sebentar nanti. Kita kan, Nabi SAW ajarkan kepada kita dengan doa pendinding sebelum kita keluar daripada rumah. Yang kita baca sebelum kita menjejakkan kaki kita keluar daripada rumah kita. Nabi ajarkan kepada kita dengan doa ini. Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqal. Nabi kata apa? Jika seseorang keluar dari rumahnya dan dia mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Ingatkan doanya? Masih ingat lagi doanya, dah hafal? Saya harap hafal ya. Kalau tak berbuih mulut Ustazah cerita pasal doa tu kan ya. Okay? Dah hafal ya? Pasti dah hafal. Tapi bagaimana kita nak kaitkan dengan konteks perbincangan kita pada hari ini menerusi doa itu tadi ialah berkenaan dengan bagaimana kita letakkan rasa harap kita, rasa takut kita kepada Allah. Kerana apa? Dalam doa itu ada ungkapan kata apa? La haula wa la quwata illa billah. Ya, ada ungkapan kata la haula wa la quwata illa billah. Yang mana dalam hadis ini Nabi sebutkan kepada kita, orang yang baca doa ini, yang mana dia letakkan tawakal dia kepada Allah, yang dia letakkan rasa takutnya, rasa harapnya kepada Allah, yang mana dia mengaku bahawa tidak ada daya, tidak ada upaya, hanya dengan izin Allah, hanya dengan pertolongan Allah. Syaitan yang dah berura-ura ataupun syaitan yang dah rancang nak ganggu dia, dia akan meminggir daripada orang itu. Iaitu dikata pada dia apa? Yuqalu hina izin hudita wa kufita wa wuqita fatanaha lahu syayatin. Dikatakan kepada orang yang membaca doa ini, yang mana dia meletakkan tawakalnya kepada Allah, yang dia tahu bahawa apa-apa yang berlaku tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan dengan izin Allah. Engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga.
Syaitan pada masa itu bila dengar kita baca doa ini muslimah, dia kata apa? Bagaimana kita boleh ganggu orang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Maknanya begini muslimah, saya nak kata gini. Mereka yang menancapkan dalam hatinya la haula wala quwata illa billah. Allah jaga dia. Allah berikan petunjuk kepada dia. Kan? Allah berikan kecukupan kepada dia. Kerana keyakinan yang telah diletakkan dalam hatinya itu tadi. Sebab itu, Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam sebuah peristiwa yang mana dalam peristiwa ini Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi SAW. Dia kata begini, peristiwa ini berlaku ketika malam Isra' Mi'raj. Ia berlaku pada hari itu. Dan ketika Nabi SAW lalu bertemu dengan Nabi Ibrahim. Okay, kalau kita lihat dalam teks bahasa Arab kita di sini, disebutkan marra lailata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bih marra ala Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim tanya kepada malaikat Jibril, man ma'aka ya Jibril? Siapa yang bersama engkau wahai Jibril? Qala hadha Muhammad. Malaikat Jibril pun jawab pertanyaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini adalah Muhammad. Faqala lahu Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun kata kepada Nabi SAW, mur ummataka falyukthiru min ghirasil jannah fa inna turbataha tayyibatun wa ardaha wasi'atun. Qala wa ma ghirasul jannah? Qala la hawla wala quwwata illa billah. Nabi Ibrahim pesan kepada Nabi SAW supaya perintahkan kepada umat baginda agar memperbanyakkan tanaman syurga yang mana tanahnya baik dan kawasannya begitu luas. Jadi Nabi SAW bertanya kepada Nabi Ibrahim AS, apakah itu tanaman syurga? Ya, apakah itu tanaman syurga? Maka Nabi Ibrahim AS jawab pertanyaan Nabi SAW tentang tanaman syurga yang mana beliau kata tanahnya baik dan kawasannya begitu luas. Nabi Ibrahim kata kepada Nabi SAW, la haula wala quwwata illa billah. Nabi Ibrahim suruh Nabi SAW ingatkan kepada kita ni, umat Nabi SAW, agar memperbanyakkan tanaman syurga itu yang terdapat di dalam syurga, yang mana ia terhasil daripada apa? Kalimat la haula wala quwwata illa billah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan li ghairih. Namun saya tidak menafikan ada juga di kalangan para ulama hadis yang mengatakan hadis ini dhaif. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu ya. Nanti ada orang kata hadis ini dhaif, Ustazah Sakinah share hadis dhaif kan. Nanti kan orang kata gitu. Tapi ada juga di kalangan para ulama hadis ya, yang menyebut hadis ini sebagai hasan li ghairih kerana berlakunya sokongan daripada hadis-hadis yang lain yang hampir semakna dan semaksudlah dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi Ibrahim itu tadi. Maka sebab itu muslimah, ya, tadi kita belajar bahawa kalimat la haula wala quwwata illa billah yang perlu kita tancapkan dalam hati kita tentang rasa takut kita kepada Allah, rasa harap kita kepada Allah, supaya ya kita faham tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Dan apa yang dipesan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi SAW, itulah juga yang baginda pesan kepada sahabat baginda.
Yang mana Nabi kata dalam hadis yang lain, ya muslimah, Nabi kata begini, kalimat la haula wala quwata illa billah, ia merupakan perbendaharaan yang terdapat di dalam syurga. Ada satu kisah, ya, dalam kisah ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari. Sebenarnya hadisnya panjang. Ada hadis-hadis yang lain yang menceritakan kisah di sebalik, makna kisah sebelum Nabi SAW ucapkan, ya, tentang kalimat ini. Iaitu ada satu peristiwa, iaitu ketika mereka dalam perjalanan, mereka berdoa kepada Allah. Ini mereka bertakbir kepada Allah dengan suara yang begitu keras. Lalu Nabi SAW kata kepada para sahabat, rendahkan suara kalian, kerana kalian berdoa kepada Tuhan yang tidak peka. Ya, Tuhan yang ada bersama dengan kalian, yang maha mendengar apa yang kalian ucapkan. Jadi rendahkan suara kalian. Lalu di sini Abu Musa Al-Ash'ari yang berada di belakang Nabi SAW, dia pun membisikkan satu ungkapan, la haula wala quwata illa billah. Nabi pun pusing. Nabi lihat kepada dia. Lalu Nabi kata begini kepada dia, ala adulluka ala kalimatin min kunuzil jannah. Mahukah aku tunjukkan kepada kamu salah satu perbendaharaan syurga? Okey. Saya pun menjawab. Jadi saya pun katalah, maka di situ Abu Musa Al-Ash'ari, dia pun terperanjat bila Nabi pusing pada dia kan. Nabi pun tanya pada dia dengan soalan yang sedemikian. Dia pun kata, mestilah kan, takkan nak kata tak nak pula, ya, dah Nabi dah nak ajar ni kan. Maka dia pun kata, bala, faqultu bala. Ya, tentu wahai Rasulullah. Dan Nabi pun kata, la haula wala quwata illa billah. Perbendaharaan syurga, iaitu harta yang ada di dalam syurga. Ya, harta yang ada di dalam syurga, yang kita panggil sebagai perbendaharaan yang melimpah ruah, ia adalah berasal daripada kalimat la haula wala quwata illa billah yang tadi Abu Musa Al-Ash'ari ucapkan secara berbisik di belakang Nabi SAW. Kalimat yang bukan kita panggil kalimat yang bukan biasa-biasa ni muslimah. Ungkapannya ringkas, yang biasa kita ucapkan bukan, ya, di bibir kita, yang biasa kita ucapkan di lisan kita, namun keistimewaannya begitu besar, keutamaannya begitu banyak sekali bila kita memperbanyakkan ia di lidah kita, di lisan kita, bila kita ucapkan dengan banyak. Sebab ia bukan hanya semata-mata kita panggil kalimat yang membuktikan hati kita ada rasa takut kepada Allah, ada rasa harap kepada Allah. Tetapi pada kalimat itu, ia membuktikan bahawa setiap daya, setiap upaya, kan, setiap kekuatan itu yang ada pada makhluk tidaklah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu keadaan kita ni muslimah. Ya. Namun jika kita lihat pada poin kita yang terakhir dalam kitab kita, dalam bab kita yang ke-24 ini, saya nak simpulkan perbincangan kita pada hari ini dalam bab ini dengan satu persoalan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya. Dia kata, kenapa seseorang tidak mendapatkan taufik? Masih ingat lagi perbincangan kita tentang taufik? Bukan taufik, okay. Bukan taufik itu ya, tapi taufik, iaitu petunjuk daripada Allah yang dah kita bincangkan dengan panjang lebar pada minggu lepas. Sesiapa yang lupa nak buat revision, sila rujuk kepada kuliah kita yang lepas, ataupun sesiapa yang tak sempat nak ikuti perbincangan berkenaan dengan taufik, sila saya mohon rujuk kepada perbincangan kita yang lepas. Ya.
sebab kenapa kita tidak mendapatkan taufik itu, antaranya ialah jelaskan kepada kita, antaranya ialah kita letakkan ketakutan dan harapan kita pada selain Allah. Itu sebabnya kenapa taufik tu tak datang-datang dalam hidup kita. Faham ya? Kerana apa? Dalam hati kita takut pada jin, takut pada hantu, kan? Ni masalahnya. Takut pada itu, takut pada ini, yang menyebabkan kita letakkan ketakutan kita pada selain Allah. Kita letakkan ketakutan kita pada makhluk Allah. Sebab itu taufik dia tidak datang dalam hati kita. Jadi kalau kita hendak dapatkan petunjuk Allah, itu tadi, yakni taufik, pastikan dalam hati kita ini ia bersih dari sebarang harapan, dari sebarang ketakutan yang kita letakkan kepada makhluk, yang kita letakkan pada selain Allah. Kerana begini muslimah, saya nak tutup perbincangan kita dengan satu hadis. Hadis ini tidak ada dalam kitab kita ya. Ya, semua hadis yang Ustazah sebutkan pada hari ini memang tidak ada dalam kitab. Jadi sesiapa yang mengikuti sajalah ya, yang dapat apa yang kita bincangkan. Kalau hanya sekadar baca kitab, memang dia tak dapatlah apa yang saya tampilkan berkenaan dengan hadis-hadis itu tadi. Dan di hari ini kita tutup perbincangan kita dengan sebuah hadis untuk kita kuatkan lagi kenapa dalam hati kita perlu ada rasa takut kepada Allah, perlu ada rasa harap kepada Allah. Di sini Nabi SAW pernah berpesan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi kata kepada Ibn Abbas, Nabi pesan kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi kata begini kepada dia, ihfazillah yahfazka, tajidhu tujahaka. Engkau jaga Allah, Allah akan jaga engkau. Engkau jaga Allah, engkau akan dapati Allah itu ada di hadapan engkau. Apa maksud kita jaga Allah ni muslimah? Bukan kita jaga macam kita jaga anak kita, bukan gitu. Tapi maksud kita jaga Allah ini ialah apabila kita taat kepada perintah Allah. Bila kita sebentar ya. Okey, muslimah. Di sini ya, kita lihat. Dalam hadis ini Nabi pesan kepada Ibn Abbas, pesan kepada kita juga. Kenapa kita tak perlu ada rasa takut kepada makhluk? Kenapa kita tak perlu letakkan pengharapan kita yang begitu menggunung tinggi kepada makhluk? Sebab apa Nabi kata? Manusia, ya umat manusia, bila mereka berkumpul, lawijtama'at ala ayyanfa'uka, bila mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu. Ramai orang berkumpul untuk berikan manfaat kepada kita, contohnya. Okey? Lalu Nabi kata apa? Mereka tidak mampu untuk berikan manfaat kepada kamu, melainkan apa yang telah Allah catat, apa yang telah Allah tuliskan untuk kamu. Dalam hidup kita, mungkin kita kata, kita gatherlah ramai orang. Orang A, B, C, jom lah bagi, tolong aku gini semua. Semua datang. Ataupun satu dunia lah datang ke bukan, tolong kita ke apa kan. Adakah mereka boleh berikan bantuan kepada kita?
Tak boleh muslimah. Nabi kata apa? Mereka tak boleh berikan manfaat kepada diri kita, melainkan apa yang Allah dah catatkan untuk kita. Begitu juga, jika mereka berkumpul, bila mereka ini bersatu untuk mendatangkan mudarat pada diri kita, yang mana kita takut, habislah aku, diorang dah kumpul dah, diorang nak buat satu benda yang tak baik pada aku. Kita dengar kan orang kata, Sakinah baik-baik tau, diorang ni tengah plan nak musnahkan engkau, diorang plan nak jatuhkan engkau, diorang plan itu ini. Kita, adakah perlu kita rasa takut? Kenapa kita tak perlu rasa takut? Kerana kita tahu, walaupun seisi dunia mereka berkumpul untuk menjatuhkan kita, untuk memudaratkan kita, untuk buat perkara yang tak baik pada diri kita, mereka tak mampu untuk buat yang sedemikian. Melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai hambanya kita ini muslimah, bila kita letakkan pengharapan, rasa takut kita, rasa cemas kita, rasa yang kita panggil ketakutan yang tadi kan, yang kita takut kepada manusia itu, ia boleh mendatangkan, kita panggil bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun kita tahu ada orang memang nak memudaratkan kita. Walaupun kita tahu ada orang itu dia nak musnahkan kita. Tapi kerana dalam hati kita hanya takut kepada Allah. Kita tak takut pada perancangan dia. Kerana kita tahu perancangan Allah lebih baik. Perancangan Allah itu akan melangkau segala-galanya. Sebab itu kita ada kalimat tadi. Kalimatnya apa muslimah? La haula wala quwwata illa billah. Saya tinggalkan perbincangan kita pada hari ini dengan kalimat tersebut untuk kita sama-sama amalkan, tanamkan ia dalam hati kita agar rasa takut kita, rasa cemas kita, rasa harap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Ya. Ada soalan ke untuk diajukan kepada saya? Jika ada, dipersilakan. Mungkin kita boleh ambil satu sahaja soalannya. Minta maaf ya, ada disebutkan network tergendala tadi. Saya pun wallahu a'lam lah. Mungkin kalau yang terlepas ke apa-apa, saya harap di YouTube okey. Mungkin boleh mana-mana yang saya syarah tadi terlepas, ya. Muslimah boleh nanti selepas ini, selepas sesi kuliah kita boleh diulang kembali mana bahagian yang kita terlepas, ya. Mungkin sebab gangguan daripada sudut teknikal tadi yang berlaku. So bila dia terstop tu, saya tak tahu dia stop sekali ke ataupun macam mana. Dia rakam sekali ataupun tidak. Tapi saya dapati daripada pihak admin, kalau di YouTube dia penuh. Mungkin kalau terlepas apa yang saya syarahkan tadi, boleh sila ya pergi ke YouTube Masjid Darul Ghufran untuk ulang kembalilah videonya. Okey. Baik, ada soalan? Kita banyak komen di sini, banyak ada thumbs up, ya. Ada terima kasih. Ya, sama-sama. Masya-Allah tabarakallah, jazakillahu khairan Ustazah. Ya, wa iyyak, ya Kak Zah. Kita ada Umi Salihah juga di sini yang sentiasa setia bersama dengan kita pada setiap hari Rabu, ya. Iaitu jazakillahu khairal jaza Ustazah atas penjelasannya, ya. Wa iyyaki. Kongsian. Ya, dengan staf-staf Darul Ghufran sekali, ya, didoakan alhamdulillah, amin. Terima kasih Umi Salihah atas doa yang diucapkan tu tadi. Baik, saya rasa itu sahaja ya pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua muslimah yang mengikuti pengajian kita daripada awal hinggalah ke akhirnya, walaupun tadi ya ada sedikit gangguan. Terima kasih tak lift ni lah saya masalah kan, sebab kadang-kadang ada orang kita tak suka bila tengok-tengok terhenti dia malas kan. Okey, tapi alhamdulillah kita ni masih lagi stay di sini untuk teruskan ikuti pengajian kita. Dan mudah-mudahan ya muslimah,
Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, berikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk kita bertemu pada sesi kita yang akan datang. Ya, saya tutup pengajian kita pada hari ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.